Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM menerima sumbangan RM1 juta dan RM10,000 barangan makanan bagi program kebajikan, terutama rakyat yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Kebangsaan BSMM Tunku Puteri Intan Safinas almarhum Sultan Abdul Halim berkata, sumbangan yang diterima dari syarikat Nestle Malaysia itu akan diagihkan ke setiap negeri bagi membantu mereka yang memerlukan. Selaku rakan penyumbang BSMM, Nestle turut sama membantu membendung penularan wabak COVID-19. Tunku Puteri Intan Safinas yang juga merupakan Tunku Temenggung Kedah bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan pelepasan bantuan BSMM di Alor Star. Menurutnya, Kedah menerima sebanyak 600 bungkusan barangan keperluan untuk diedarkan ke seluruh daerah dan golongan yang memerlukan. Kerajaan Negeri Sembilan menyarankan badan bukan kerajaan NGO atau pihak swasta yang ingin membantu golongan gelandangan untuk tampil memberi sumbangan, terutamanya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan boleh disalurkan kepada Pusat Perlindungan Sementara Gelandangan di Dewan Orang Ramai Taman Tasik Jaya, Seremban. Exco Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Nicole Tan Lee Kun menyatakan sumbangan secara tidak langsung tidak meminggirkan kumpulan berkenaan. Dan ini adalah supaya mereka tidak rasa seperti pelarian, seperti dipinggirkan atau diabaikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. Setakat ini 25 gelandangan ditempatkan di pusat berkenaan yang merupakan penempatan sementara bagi golongan gelandangan. Penggerak Komuniti Negara Parlimen Bagan Pulau Pinang bersama syarikat CMS Kimia Sendirian Berhad tampil memberi sumbangan barangan penjagaan kesihatan kepada Barisan Hadapan Kaki Tangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Radio Televisyen Malaysia RTM. Menurut Alan Oh, pengerusi Penggerak Komuniti Negara Cawangan Bagan, sumbangan berupa cecair pembasmi kuman itu sebagai menghargai Barisan Hadapan di Kementerian terutama RTM yang menyalurkan pelbagai maklumat berkaitan pandemik COVID-19 dan perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. So bersama-sama ni kami cuba kumpulkan bantuan-bantuan yang bolehlah, especially untuk frontliners yang saya rasa frontliners yang jarang ataupun orang ketepikan selalu ni adalah Kementerian Komunikasi. Jadi mana kami rasa benda-benda ini dapatlah membantu sebab sedikit CSR kami juga dan harap dapat membantu jugalah Kementerian dan juga RTM. Sumbangan-sumbangan seperti ini dapat jugalah kami salurkan dan melakukan CSR corporate service kami lah. Cecair pembasmi kuman yang diperbuat syarikat CMS Kimia telah dirumus mengikut prosedur Kementerian Kesihatan Malaysia dan sumbangan ini berjumlah lebih RM30,000. Selepas ini, Penggerak Komuniti Negara Parlimen Bagan akan terus memfokuskan pemberian sumbangan kepada wakil-wakil sekolah untuk membantu rakyat dalam memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan Barisan Hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19, Perbadanan Putrajaya menganjurkan program Light It Blue atau Sinaran Biru khas untuk menghargai golongan terbabit. Bangunan-bangunan sedia ada di wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan akan bertukar kepada cahaya biru bermula malam ini sehingga 3 Mei nanti. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya, Dato' Dr. Aminuddin Hasim, warna biru dipilih sebagai lambang perpaduan dan solidariti masyarakat majmuk di Malaysia serta warna yang terdapat pada bendera Malaysia. Biru juga merupakan warna ataupun lambang profesion perubatan dan itu sendiri. Kita tengok kalau mereka pakai PPE ke ataupun harian-harian mereka selalu pakai warna biru. Di situ juga hendak kita ambil semangat itu dari situ dan kita tunjulkan dalam program inilah. Sebab itu namanya Light It Blue. Program yang dilancarkan malam ini akan dirasmikan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Ia bakal menyaksikan perubahan bangunan kepada sinaran warna biru selama 4 jam sehingga pukul 1 pagi. Orang ramai yang berminat boleh turut serta dengan menyalakan cahaya biru di rumah masing-masing malam ini dan memuat naik video atau gambar di laman sosial. Program ini juga akan disiarkan secara langsung menerusi Facebook rasmi Perbadanan Putrajaya.
Semua pasaraya perlu kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan walaupun berlaku peningkatan jumlah pelanggan susulan keputusan kerajaan membenarkan 2 individu 1 kenderaan bermula semalam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mencadangkan agar salah seorang dari mereka untuk menunggu dalam kenderaan bagi mengelakkan kesesakan ketika di kedai atau pasaraya. Walaupun ada peningkatan sedikit kerana 2 yang keluar ini, tetapi SOP itu saya percaya mereka akan terus kekalkan supaya tidak berlaku kesesakan dan sebagainya. Mungkin selepas ini queue-nya mungkin agak panjang lah. Kalau bila bertambah pelanggan mereka, tentu saja queue mungkin akan bertambah panjang. Tapi dari segi SOP itu kita pastikan mereka terus kekalkan. Dan saya harap jika mengantar isteri untuk berbelanja, suami boleh tunggu di dalam kereta dan isterilah yang berbelanja. Kalau tidak, queue-nya mungkin akan lebih panjang. Kerajaan Negeri Sabah melalui Pusat Arahan COVID-19 Sabah hari ini mengambil keputusan untuk selari dengan langkah Kerajaan Persekutuan yang membenarkan 2 ahli keluarga dari rumah dalam 1 kenderaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 4. Menerusi kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung, keputusan itu selaras dengan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan nombor 4 2020. Semalam, Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal memberitahu kerajaan negeri akan mengkaji terlebih dahulu pelonggaran prosedur operasi standard SOP PKP Tahap 4. SOP baru itu membenarkan 2 individu bergerak dalam 1 kenderaan sekiranya mereka terdiri daripada ahli keluarga dari rumah yang sama bagi membeli makanan dan barangan keperluan harian. Sebelum ini hanya ketua keluarga sahaja dibenarkan bagi membeli makanan dan barang keperluan harian.